أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر، ربنا تمم لنا بالخير، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah rahmatnya pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada malam ni kita akan kongsikan kalau ikut kuliah bulanan saya di surau An-Nur section 20 ni adalah berkenaan dengan ataupun kitab yang kita kongsikan ialah kitab Dosa-Dosa Besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Saya kira perkongsian kita ataupun penghujung yang telah kita kongsikan sebelum ini ialah berkenaan dengan mengingkari takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan untuk kita. Tapi melihatkan kepada tuan-tuan yang mungkin secara online ini bukanlah semuanya daripada surau An-Nur section 20, maka eloklah kiranya kita mengulang dan melihat tajuk yang sebelum ini pernah kita kongsikan di surau di surau. Tapi kita ambil pada malam ini ialah tajuk dosa besar yang ke-38, iaitu mencari ilmu dan menyimpan ilmu. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersempena dengan dipanggil apa? COVID-19 ini, yang mana kita ni berada dalam situasi PKP, terutamanya kami di Selangor ni, ataupun kita di Selangor ni PKPD bermakna kita tidak dapat boleh pergi ke mana-mana. Kita hanya duduk di tempat kita sahaja, duduk di rumah kita sahaja, duduk di kediaman kita sahaja. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peluang kepada kita untuk kita berada juga dalam majlis ilmu, yang mana dalam majlis ilmu ni kita dapat kongsikanlah sedikit sebanyak apa yang termampu untuk kita kongsikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tajuknya ialah mencari ilmu. Mencari ilmu ni satu kewajipan pada setiap diri seorang Muslim. Baik itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ialah kefarduan ataupun fardu ke atas setiap individu Muslim. Bila Nabi sebut Muslim, maksudnya termasuk juga adalah orang-orang wanita ataupun kalangan wanita muslimah juga termasuk sekali. Maka dengan sebab itu kita menuntut ilmu dan kita mencari ilmu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan tidak lain dan tidak bukan kita mencari ilmu dan menuntut ilmu ialah untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada orang mencari ilmu untuk keduniaan, kecuali sebahagian sedikit sahaja di kalangan manusia yang menuntut ilmu untuk mencari habuan dunia. Jadi kewajipan kita sebagai seorang Muslim menuntut ilmu ialah kerana kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah perkara yang sangat-sangat kita dambakan. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala redha pada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan pada kita dengan kita diberikan kelebihan menuntut ilmu. Maka dengan sebab itu kita belajar dan kita terus menuntut ilmu. Oleh kerana itu orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beberapa darjat orang-orang yang telah diberikan ilmu pada mereka. Jadi orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
darjat mereka lebih tinggi daripada orang yang tidak diberikan ilmu. Kan kita nak darjat kita hampir dengan Allah Ta'ala. Untuk kita menjadikan diri kita ini diangkat oleh Allah, ialah dengan kita mencari ilmu, menuntut ilmu, selain dengan amal-amal yang lain. Contohnya di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang seseorang yang dia bersujud kepada Allah, sekali dia sujud akan diangkat darjat oleh Allah. Sekali dia sujud akan diangkat darjat oleh Allah. Maknanya sujudlah banyak kali, maka darjat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika mana kita menuntut ilmu, tuntutlah ilmu, maka saat itu Allah Taala akan mengangkat darjat kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang kita tidak asing lagi, ya, Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan dia menuju ke syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi SAW lagi dalam hadis yang sama, tidak berkumpul sesuatu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab Allah, mereka bertadarus di antara mereka, belajar sesama mereka. Bermakna tadarus ni bukan hanya kita ni belajar Al-Quran dan kita memperbaiki tajwid, tapi kita tadarus bermakna kita ini saling belajar mempelajari antara satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah. Macam kita duduk dalam majlis ilmu secara maya macam ni. Iklan kita apa? Saya tengok dekat poster tadi. Kuliah maghrib di alam maya. Oh, di alam maya tuan-tuan. Saya bila fikir alam maya ni macam alam ghaib. Maknanya secara maya lah. Di alam maya ni macam alam ghaib. Tapi tak apalah, siap ni kita punya poster tu, masya-Allah. Kan? So alhamdulillah kita dapat belajar sesama kita ataupun secara bersama pada malam ini dalam kuliah macam ni, secara maya macam ni, atas talian macam ni. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala pasti akan turunkan ke atas mereka itu ketenangan. Tuan-tuan, tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali ketenangan, tuan-tuan. Tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali ketenangan. Orang yang kaya tapi kalau dia tidak mendapat ketenangan, tak ada kebaikan untuk dia. Sebab itu saat ketika Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua melarikan diri daripada orang kata apa, dikejar oleh orang-orang Quraisy, Nabi SAW dalam keadaan takut, Abu Bakar juga dalam keadaan takut. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah turunkan ke atas mereka berdua as-sakinah, ketenangan. Tuhan tak sebut kami turunkan harta benda. Tuhan tak sebut kami turunkan wang ringgit. Tuhan tak sebut kami turunkan dinar. Tuhan tak sebut kami turunkan emas, bergunung ganang dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala kata kami turunkan as-sakinah ke atas kamu berdua. Bila dapat ketenangan, selesai segala masalah. Pencarian Quraisy yang menakutkan itu akhirnya pulang dengan hampa. Nabi SAW dengan Abu Bakar dalam keadaan takut, tiba-tiba menjadi tenang kerana Allah Ta'ala menurunkan ketenangan. Maka dengan sebab itu, ketenangan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Yang dapat siapa dia? Di antaranya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang diberikan ilmu, tenang dia. Tenang tuan-tuan, nak melaksanakan amal ibadat, tenang dia. Kenapa? Kerana dia ada ilmu. Nak berhadapan dengan macam-macam situasi. Kenapa tuan-tuan dia rasa macam maknanya tidak ada apa-apa? Kerana ketenangan yang Allah Ta'ala turunkan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala seliputi mereka itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Ta'ala ke atas orang-orang yang menuntut ilmu. Wa haffathumul malaikah. Tak cukup dengan itu lagi, maka Nabi SAW kata mereka itu akan dihamparkan sayap oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bahkan lebih dahsyat lagi, orang-orang yang menuntut ilmu macam tuan-tuan pada malam ini, mereka itu akan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama mereka. Allah Ta'ala sebut, oh fulan bin fulan menuntut ilmu.
Fulanah bintu fulan dia belajar pada malam ini. Dia bersama-sama dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala menghargai, memberikan kelebihan, kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, apa yang kita inginkan ialah ketika mana kita nak belajar ni, kita nak redha Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku merendah diri ketika menuntut ilmu, maka aku dimuliakan ketika diminta mengajarkan ilmu. Jadi ketika mana tuan-tuan menuntut ilmu, tuan-tuan ada ilmu, kita menuntut ilmu dalam keadaan kita merendahkan diri. Saya teringat ketika mana kami belajar dulu, ketika mana kita nakkan sesuatu daripada guru kita, kita salam dia, bermusafahah, berjabat tangan dengan dia, kita cium tangan dia. Kita bukan cium kerana dia tu sesiapa, tapi kita cium tangan dia kerana hormat pada dia. Hormat, sayang kita kepada dia adalah kerana ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Kata Ibn Abbas, aku merendahkan diri aku ketika menuntut ilmu, tapi saat ketika aku diminta untuk menyampaikan ilmu, aku dimuliakan oleh manusia. Allah Ta'ala muliakan. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang-orang yang menuntut ilmu, yang akhirnya dia berjaya, yang akhirnya menjadi orang yang alim, yang mukhlisin, yang ikhlas untuk menyampaikan ilmu. Manusia hormat pada mereka. Syekh Al-Qardawi sebagai contoh, orang muliakan dia. Orang muliakan dia. Hatta Amir Qatar tu, pemimpin utama, pemimpin nombor satu negeri ataupun negara Qatar tu, memuliakan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kenapa? Kerana ilmu yang dia miliki. Kerana ilmu yang dia miliki. Kita ambil satu contoh je. Ramai lagi tuan-tuan ya. Kita pimpin tangan guru kita. Saya ingat dulu saya belajar dekat Yaman, Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullahu ta'ala. Dia turun daripada kereta kita, daripada dewan ni, keluar dewan, sambut dia. Kan, sambut dia. Bukan sesiapa pun. Bukan ada bodyguard sangat pun. Kan, bukan. Kenapa kita muliakan dia? Bukan kerana dia pemimpin kita yang mentadbir urus negara kita, bukan. Tapi kerana dia mengajarkan kita. Dia memberikan petunjuk pada kita. Petunjuk Allah tu melalui dia. Kan? Maknanya apa? Dia memberikan jalan kebahagiaan kepada kita kerana ilmu yang dia sampaikan kepada kita. Oleh kerana itu, menuntut ilmu itu sangat penting untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Darda ni, kalau kami di masjid, ni kita pun cuti juga, cuti sebab PKP kan. Kami di Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya. Kami dulu setelah selesaikan satu kitab, minta maaf, kami bersama-sama membaca kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, gambaran kehidupan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Kan? Kitab tu pun dah selesai dah. Dah selesai dah kami baca. Hari ni kami baca kitab di Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya tu setiap bulan hari Selasa, minggu yang kedua ke ketiga, saya pun tak ingat sebab dah lama cuti tuan-tuan. Kita baca kitab Hidayatus Salikin. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dalam kitab Suwarun min Hayatus Sahabah yang kami kongsikan setiap bulan dulu ni, ada kisah Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat, kalau disebutkan seorang sahabat yang sangat zuhud. Ketika mana dia masuk Islam, dia memeluk Islam, dia meninggalkan segala-galanya. Sehingga kita pun tak sanggup nak jadi macam dia, tuan-tuan. Tak ada manusia lah yang sanggup. Ada sahabat-sahabat pun kagum dengan Abu Darda ni. Tuan-tuan, apa kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu tentang ilmu? Dia kata, aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku suka daripada bangun malam. Aku mempelajari satu masalah dalam bab ilmu ni lebih disukai oleh Abu Darda daripada qiyamul lail, daripada beribadat malam. Ini nak menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Baik itu orang yang faham, yang belajar, yang mendalami hadis Nabi SAW. Dia tak kisah pun. Dia tak kisah pun, tuan-tuan. Kalau bertembung dua perkara yang maknanya kedua-duanya akan memberikan ganjaran pahala, orang yang berilmu saat ketika dia melihat kedua-dua perkara yang boleh memberikan ganjaran pahala kepada dia, dia akan pandai membuat kira-kira. Sama ada nak memilih amalan yang A ataupun amalan yang B. Tapi kalau orang yang tidak ada ilmu,
Kan, ada dua perkara yang boleh mendatangkan pahala, silap-silap dia akan salah pilih. Dia bukan salah pilih, dia akan memilih satu kebaikan yang pahalanya kurang daripada satu lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu saat ketika kita menuntut ilmu, kita dapat buat kira-kira dengan betul. Kita dapat membuat perkiraan dengan betul. Calculate kita punya amalan, mana satu yang lebih afdal. Mana satu yang lebih afdal. Kan? Ada orang yang dia salah. Kan? Dia salah. Dia bangun qiyamul lail, buat 2 rakaat, lalu dia terlepas solat witir. Rugilah tuan-tuan. Solat witir itu satu solat yang Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya jangan tinggalkan solat witir. Kata Abu Hurairah, Khalili ataupun dia kata apa? Kekasihku telah berpesan kepada aku supaya jangan tinggalkan dua perkara. Antaranya apa? Salah satunya apa? Iaitu jangan tidur kecuali selepas melaksanakan solat witir. Nak menunjukkan betapa pentingnya solat sunat witir. Tapi kalau orang yang salah perkiraan, dia solat malam, tapi witir dia tertinggal, ataupun dia tak faham, lalu dia meninggalkan witir dengan sengaja, itu satu perkara yang sangat merugikan, kerana perkiraan ataupun kira-kiranya salah. Jadi pentingnya kita beramal dalam keadaan kita memiliki ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Al-Mubarak Abdullah bin Al-Mubarak, dia menyatakan apa? Aku hairan dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia? Kan? Dia mendakwa dirinya mulia, hebat, ada gelaran itu, ada gelaran ini, ada jawatan itu, ada jawatan ini. Tetapi kata Abdullah bin Mubarak, aku hairan dengan orang yang seperti itu, mendakwa dirinya mulia, sedangkan dia ilmu pun tak ada. Maka dengan sebab itu kita kena belajar dan terus belajar menuntut ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, memberikan kemuliaan yang sangat banyak kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ketika kita memiliki ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memberikan satu muhur kepada orang yang memiliki ilmu. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang memiliki ilmu itu hanya sahaja mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah. Maknanya mereka takut tu bukan bermakna lari daripada Allah, tapi takutnya mereka kerana takwa mereka. Takwa, bila dia ada ilmu, dia tahu, kalau aku buat macam ni masuk neraka, kalau aku buat macam ni dapat pahala, buat macam ni dapat pahala, aku belajar akan diangkat darjat, aku sujud kepada Allah, setiap kali sujud akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, dalam masa yang sama orang yang memiliki ilmu, dia tahu di manakah keutamaan, aulawiyatnya mana. Aulawiyat kan, maknanya keutamaannya mana. Kan, mana satu keutamaan, priority dia, mana satu keutamaan dalam kehidupan dia. Dia nak yang ni ke dia nak yang ni dulu. Kan, kalau orang yang tidak ada ilmu, mungkin dalam hati dia nak apa? Nak melaksanakan ibadat umrah tiap-tiap tahun. Kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhul Aulawiyat, kefahaman tentang keutamaan, beliau menyatakan bahawa adalah lebih baik seseorang yang memiliki wang yang lebih daripada dia pergi haji tiap-tiap tahun. Dia pergi sahaja haji buat kali pertama dalam kehidupan dia, kemudian pada kali yang berikutnya duit itu diberikan kepada orang yang tidak pernah pergi haji. Kan? Dia belanja orang lain pergi haji. Orang itu akan melaksanakan ibadat haji mungkin lebih baik daripada orang yang memiliki duit tadi, ataupun si pemberi, si penginfak tadi ni, lalu dia akan mendoakan kepada orang tersebut. Bayangkan tuan-tuan ya. Itu kepentingan ilmu. Maka dengan sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja hamba yang takut kepada aku adalah di kalangan para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu adalah mukaddimahnya. Mukaddimah tentang kewajipan kita menuntut ilmu. Tetapi apa yang lebih penting daripada kita belajar dan sebagainya, tuan-tuan, apa yang lebih penting? Ialah dengan kita mengamalkan. Adalah dengan kita mengamalkan. Itu satu. Yang keduanya, yang kita nak kongsikan pada malam ini ialah hasil ilmu yang kita dapat itu ialah dengan kita berkongsi dengan orang lain. Kita berkongsi. Maknanya apa kita berkongsi? Kita sampaikan. Baik itu, menyampaikan ilmu itu adalah salah satu daripada sifat yang dimiliki oleh Nabi-Nabi. Kan?
yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah kita, bagaimana Nabi memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, iaitu menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Jangan kita simpan ilmu kita ni. Kan buat apa nak simpan? Kalau orang itu menyimpankan ilmu dia hanya kerana ingin mendapatkan habuan dunia, maka nerakalah lebih layak untuk dia. Nerakalah lebih layak untuk dia. Sebab apa? Sebab dia menjangkakan bahawa dengan ilmu yang dia ada itu hanya untuk mendapatkan redha manusia, lalu manusia bagi duit pada dia. Ini amat menjengkelkan, tuan-tuan ya. Kalau kita tengok contoh, saya tidak mahu menempelak, tapi sebagai contoh, moga-moga kita semua dijauhkan daripada ujian ini. Apa dia, tuan-tuan? Saat ketika rakyat Palestin berjuang untuk memerdekakan bumi Palestin, kan, di manakah orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu yang banyak, yang duduk di Emirat Arab Bersatu tu, di Emirat UAE, kan, tokoh-tokoh ilmuwan ramai berkumpul di sana. Tapi mana suara-suara mereka saat ketika pemerintah UAE bersetuju menormalisasikan hubungan dengan Israel? Di manakah orang-orang yang dikatakan hebat yang berkumpul di sana? Saya tak sebutkan nama, tapi tuan-tuan, ini satu ujian yang sangat besar. Yang kalau saya pun diuji dengan ujian macam tu, wallahu a'lam. Bayangkan UAE ini sebuah negara yang mewah, yang kaya, tuan-tuan. Kaya sangat-sangat. Kalau kita pergi negara, saya pernah transit lah negara UAE tu, transit di lapangan terbang dia, tapi tak pernahlah berjaulah ataupun bersiar-siar di sana. Tapi kalau kita tengok di dunia maya lah, kan, bukan di alam maya, di dunia maya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang tak kenal dengan negara UAE? Negara yang kaya, rakyatnya kaya, walaupun ada yang miskin, tapi boleh dikatakan kaya. Nak sebut kereta Ferrari ni, orang kata apa, kita sampai ke mati belum tentu boleh naik Ferrari, tuan-tuan. Tengok je lah, kan. Ada yang kaya boleh lah pakai, tapi tak ramai lah. Tapi di sana tu sampai kereta Ferrari tu jadi satu kereta yang orang kata apa, kalau kau parking sampai berdebu-debu tu, kadang-kadang kalau rosak sikit tak dibaiki pun. Nak kata kayanya rakyat dia. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, di manakah tokoh-tokoh ilmuwan yang berkumpul di sana saat ketika pemimpin negara dia menormalisasikan hubungan dengan Israel. Hatta dalam peperangan baru ni, serangan ke atas Palestin baru-baru ini, yang dinamakan sebagai peperangan Saiful Quds, mana tokoh-tokoh ilmuwan mereka yang mengeluarkan fatwa, memberikan pandangan yang tuntas, yang pedas, menegur kerajaan mereka. Yang mana kalau mengikut satu tulisan, yang memang tulisan itu satu tulisan yang sangat boleh dipercayai, menyatakan bahawa jet pejuang UAE bersiar-siar di atas ruang udara Gaza pada saat ketika Palestin ataupun Gaza ketika itu diserang. Jadi inilah satu ujian yang sangat besar, tuan-tuan ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Surah Al-Baqarah ayat 159. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan yang jelas serta petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab, maka mereka itu akan dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh para malaikat ataupun oleh para orang-orang yang melaknati, minta maaf. Maknanya apa? Mana mereka ini? Mana suara-suara orang-orang yang maknanya memahami Al-Quran, memahami betapa besarnya kebencian Allah terhadap orang-orang yang menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman rapat? Kan? Mereka yang menjadikan musuh Allah sebagai teman rapat ini, tuan-tuan, ini satu balak bencana ke atas dunia Islam. Kan, saat ketika saudara mereka dibunuh, tidak menyatakan kebenaran kepada pemimpin mereka. Tengok di Saudi, tuan-tuan. Berapa ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang ditangkap. Berapa ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang ditangkap. Mereka yang menyuarakan kebenaran ditangkap dan dipenjarakan, serta dikenakan hukuman bunuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, ujian yang menimpa kita pada saat ini, yang menimpa umat ini pada hari ini, ialah tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang berilmu yang mendiamkan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan.
Nyatakan kebenaran. Jangan menyimpan apa yang kalian tahu daripada ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jangan menjadi seperti orang-orang Yahudi. Saat ketika Nabi SAW tidak lagi diutuskan oleh Allah, sebelum diutuskan oleh Allah, mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Arab. Tetapi saat ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad, kebetulan orang itu pula daripada kalangan bangsa Arab, maka saat itu apa yang mereka lakukan? Mereka mula memesongkan kebenaran. Mereka mula menyimpan segala ilmu yang mereka ada. Mereka merahsiakan kebenaran. Mereka tidak menceritakan bahawa Nabi akhir zaman itu adalah benar daripada masyarakat Arab. Mereka tak cerita. Sebab apa? Sebab keegoan yang ada pada mereka. Mereka tak boleh terima hakikat. Tak boleh terima hakikat bahawa Nabi daripada kalangan masyarakat Arab. Akhirnya apa? Mereka menyembunyikan ilmu. Kita takkan nak jadi macam tu, tuan-tuan. Baik itu kalau saya, na'udzubillah, saya minta simpang, ya Allah, jangan engkau uji aku dengan ujian yang macam tu. Kadang-kadang kita ni, yalah, orang kata, Ustaz, jomlah saya jemput Ustaz menyampaikan satu tazkirah di satu majlis yang dihadiri oleh sekian-sekian orang yang ternama. Yang kita tahu orang yang ternama itu melakukan beberapa kesalahan. Macam mana kita nak sampaikan? Sedangkan tajuk itu tajuk yang bila kita sampaikan, kadang-kadang mungkin terkena pada seseorang tersebut. Kan? Macam mana nak sampaikan? Ini satu ujian ini dapat ditempuhi oleh seorang ulama besar daripada Mesir. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini siapa yang belajar Mesir mungkin biasa kenal nama ini, ataupun sangat familiar lah, sangat tahulah nama Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang guru yang mengajarkan ilmu tafsir. Dia pegang Al-Quran saja, tuan-tuan. Dia mengajar ilmu tafsir secara memegang Al-Quran tanpa melihat kitab tafsir. Kenapa? Kerana kitab-kitab tafsir itu semua berada dalam dadanya. Tuan-tuan, saat ketika dia dipanggil untuk menyampaikan sedikit pesanan ringkas, yang mana dalam majlis tersebut ada seorang presiden. Yang kita tahu presiden itu sudah pun baru saja meninggal dunia, bekas presiden Mesir yang digulingkan ataupun yang dijatuhkan kerana keegoannya, iaitu Presiden Mubarak, kan? Mubarak. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam majlis yang dihadiri oleh Mubarak itu, apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi sangat-sangat sangat-sangat tuntas. Dia menegur pemimpin-pemimpin yang ketika itu melakukan kesalahan. Dalam YouTube, tentu boleh carilah. Boleh cari. Mungkin ada, tapi dia cakap Arab lah. Tapi mungkin ada setengah-setengah video yang sudah pun diterjemahkan. Bagaimana penyampaiannya tidak sedikit pun merahsiakan hasrat hatinya untuk menyampaikan kebenaran. Ini orang-orang yang sangat gigih dalam menyampaikan ilmu yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu ilmu yang kita ada, yang kita sebut tadi pada mukadimahnya, kita wajib menuntut ilmu, tapi dalam masa yang sama wajib juga kita menyampaikan ilmu. Kalau tidak, kita dikira sebagai orang yang berdosa besar, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh ataupun Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Kabair ini. Dibawakan satu kalam daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tiada dua orang yang mengutuk dari kaum muslimin, melainkan akan jatuhlah kutukan itu ke atas kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang telah menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenabiannya. Berdasarkan ayat Quran yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa orang yang menyembunyikan ilmu di kalangan orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, siapa dia? Iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Saat ketika mereka menyembunyikan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada masyarakat, kan dia tak sampaikan kebenaran. Kenapa? Kerana dengki Muhammad itu daripada kalangan bangsa Arab. Maka mereka menyembunyikan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dimaki, dihamun, dicaci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknati. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tiada dua orang yang mengutuk daripada kaum muslimin, melainkan akan jatuhlah kutukan itu ke atas kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Apa juga makian, cacian yang terkeluar daripada mulut kaum muslimin. Cacian itu walaupun tidak ditujukan kepada bangsa Yahudi,
walaupun tidak ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Tetapi apa? Kata Ibnu Mas'ud, semua itu akan sampai juga kepada kaum ini. Sebab apa? Sebab mereka menyimpan dan juga merahsiakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah yang mana Allah Taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 187, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ingatlah ketika Allah menetapkan perjanjian kepada orang-orang yang diberi kitab. Telah menetapkan perjanjian kepada orang-orang yang telah diberikan kitab. Siapa? Yahudi Nasrani. Iaitu hendaklah kamu menerangkan kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Tetapi mereka telah membuang perjanjian itu ke belakang mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit. Maka alangkah buruknya barang yang mereka tukar itu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Yahudi dan Nasrani ni, tuan-tuan, kalau kita tengok Yahudi cukuplah. Kita ambil contoh Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi ni dia terbagi kepada dua kumpulan hari ni. Satu Yahudi Ortodoks. Satu lagi Yahudi Zionis. Yahudi Zionis yang hari ni bersetuju untuk menumbuhkan negara Israel di atas bumi Palestin. Satu lagi Yahudi Ortodoks yang mereka ini kebanyakannya berada di mana? Di Amerika, di Amerika. Dan mereka tidak berpindah ke Palestin. Yahudi Ortodok ni, tuan-tuan, dan juga Yahudi Zionis ni, kedua-duanya sesat, tuan-tuan. Kedua-duanya sesat. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa Muhammad itu benar, tapi mereka tidak beriman dengan Muhammad. Tapi yang lebih sesat ialah siapa? Yang lebih sesat ialah Yahudi Zionis. Dia dua kali sesat, tuan-tuan. Saya sebut dua kali sesat lah. Mungkin ada asatizah yang dengar yang tak setuju dengan terma ni, mohon maaf. Dia dua kali sesat. Apa maksud dua kali sesat? Dahlah tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya, dia pula bersetuju dan memberikan galakan menyelewengkan fakta supaya orang-orang Yahudi seluruh dunia pergi menjajah bumi Palestin dan menyatakan kepada mereka, inilah bumi yang dijanjikan Allah. Ini dua kali sesat. Ortodok itu dia tak setuju Palestin itu dijajah, dijadikan negara bangsa Yahudi. Dia tak setuju. Ini Yahudi Ortodok ni. Tapi dia tak beriman dengan Allah. Dia tetap masuk neraka juga kalau dia tak beriman. Yang satu lagi Yahudi Zionis ni, Rabbai ni macam kita ulama-ulama dia ni, yang bersetuju pula untuk menjajah bumi Palestin. Itu dua kali sesat, tuan-tuan. Walhal mereka tahu bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah, patutnya dia beriman. Yang kedua, sepatutnya dia tidak boleh ni, yang Zionis ni, yang sepatutnya dia tidak boleh mengeluarkan pandangan serta fatwa untuk menyatakan bahawa Palestin itu bumi orang-orang Yahudi. Dahlah macam tu, dia pula mengeluarkan ayat-ayat yang kononnya orang-orang bangsa Arab ini, khususnya bangsa Arab, secara umumnya masyarakat ataupun orang yang beragama Islam, itu dianggap seperti binatang, lalu wajar dibunuh. Oh, ini dahsyat, tuan-tuan. Berapa banyak dosa yang mereka tanggung. Ini golongan Rabbai ni macam kita, ustaz-ustaz lah, ataupun ulama-ulama lah. Dia tahu kebenaran tapi dia tak menyebutkan kebenaran. Dia tidak menegur pemimpin politik dia yang bersetuju untuk membunuh orang Islam, khususnya di bumi Palestin. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Oleh kerana itu, kata Al-Wahidi, ayat ini diturunkan ke atas kaum Yahudi di kota Madinah, yang diambil oleh Allah perjanjian mereka dalam kitab Taurat untuk menerangkan dari hal perutusan Nabi Muhammad SAW mengenai sifat-sifatnya dan kerasulannya, dan jangan sampai disembunyikan kenyataan itu, yakni sesuai dengan bunyi firman tadi, hendaklah kamu menerangkan kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Tetapi malangnya mereka yang ada ilmu ini
menyembunyikan apa yang mereka ketahui. Mereka menyembunyikan. Oleh kerana itu, kita menuntut ilmu, yang pertama sekali untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak menyempurnakan redha Allah Subhanahu wa taala ke atas kita? Ialah dengan kita menyampaikan semua kebenaran yang kita tahu. Jangan jadi seperti mana orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nabi SAW pula bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempelajari ilmu untuk mendapat keridhaan Allah, akan tetapi dia pula mempelajarinya untuk mendapatkan harta kekayaan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau harumnya syurga. Ini ujian, tuan-tuan. Ujian. Saat ketika orang yang belajar ilmu diberikan kemuliaan oleh manusia, dilantik dengan memegang beberapa jawatan, lalu manusia menghormati dia, memberikan kepada dia itu dan ini dalam habuan dunia, kan? Dan ketika mana manusia melakukan kesalahan, dia tidak menegurnya dan dia tidak menyampaikan kebenaran, maka saat itu kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannah, orang itu tak dapat bau syurga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu, sampaikan kebenaran. Tapi kita tengok hari ni, tuan-tuan, boya sekalian, kita tengok orang-orang yang Masya Allah, ketika mana dia ni tidaklah ada ilmu sangat, tapi berani betul, tuan-tuan. Berani betul menyampaikan kebenaran. Tak ada kepentingan apa-apa. Kepentingan bisnes tak ada, kepentingan itu tak ada, kepentingan ini tak ada, nak dibayar pun tidak. Tapi Masya Allah, kenapa dia sanggup menyampaikan kebenaran? Kerana dia melihat redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tujuan kita menuntut ilmu, untuk menyampaikan apa yang Allah Taala sampaikan. Jangan rahsiakan. Takut nanti kalau kita ini memiliki ilmu, takut nanti kita menyampaikan sesuatu mengikut hawa nafsu manusia. Tengok dulu, yang menyoal ni dia nak apa sebenarnya? Kan, dia nak aku kata okey. Kita pun carilah helah, kan, sampai kita kata okey. Walhal Tuhan kata tak okey. Kan? Jangan, tuan-tuan. Apa yang Allah Taala kata okey, kita kena kata okey. Apa yang Allah Taala kata tak okey, kita kena kata tak okey. Kan? Jangan sampai apa yang Tuhan kata okey, kita pun okey-okeylah, tak apa. Itu malang, tuan-tuan. Diklasifikasikan orang itu ialah orang yang tidak mendapat membawa ataupun tidak mendapat bauan syurga. Bila tak dapat bauan syurga, tak dapat bau syurga, maksudnya apa, tuan-tuan? Tak dapat masuk syurga lah. Itu bau pun tak dapat, apatah lagi menjejakkan kaki ke dalam syurga. Baik. Nabi SAW bersabda lagi, "Mali batagal ilma liyubahiya bihil ulama, aw liyumariya bihi sufaha, aw tuqbila afidatun nasi ilaih, fa ilan nar," kata Nabi. Ini pun satu hal juga. Apa dia? Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dibangga-banggakannya pada sidang para ulama, Masya Allah. Ramai alim, kan, dia menonjol. Ulama kata, bagus dia ni. Dia ni alim ni. Kan, dia ni hebat ni. Dia ni dipuji. Kan, diberikan gelaran itu dan ini. Kan, diletakkan gelaran hebat belaka. Kan, tujuan dia menuntut ilmu supaya dibangga-banggakan oleh para ilmuwan yang lain. Atau untuk ditunjuk-tunjukkannya kepada para orang-orang bodoh supaya menonjolkan dirinya dalam debat. Masya Allah. Tujuan yang lain dia menuntut ilmu untuk apa? Untuk orang-orang bodoh ataupun orang-orang jahil, orang-orang yang tidak ada ilmu, mengangkat dia, mengagung-agungkan dia. Kan? Atau untuk memikat hati orang kepadanya, maka dia adalah menuju ke neraka. Pertama tadi apa? Untuk para ulama memuji dia. Yang keduanya apa? Supaya orang bodoh mengangkat dia, mengagungkan dia. Yang ketiganya apa? Supaya dapat memikat hati orang lain kepadanya. Maka saat itu kata Nabi SAW, fa ilan nar, dia akan menuju ke api neraka. Menuju kepada api neraka. Wal a'yadu billah. Risau, tuan-tuan, ya. Risau. Kadang-kadang ta'alim, anggap diri tu alim, lalu minta supaya pandangannya sahaja dipakai,
Pandangan orang lain tak betul belaka. Kan? Khilaf sikit, dia tak tahu pun, tak belajar pun qawaid fiqhiyah. Kan? Tak belajar pun. Orang kata apa? Adabul ikhtilaf. Dia tak belajar pun apa yang disebutkan sebagai ilmu-ilmu bagaimana kita nak berhadapan dengan permasalahan yang di sana ada pintu khilaf ataupun ada noktah khilafnya itu. Maka saat itu berbalah kat situ dan minta supaya pandangan dia sahaja yang dipakai. Na'udzubillah tuan-tuan, itu dikira sebagai orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita orang kata apa bertegas dengan pandangan kita kerana pandangan kita ini ikut Al-Quran, ikut sunnah, tafaddal, itu yang paling bagus. Tetapi untuk menyatakan dan merendah-rendahkan orang lain, menghina orang lain, mengangkat dirinya, dia yang lebih hebat, itu tidak. Fa'ilan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun lagi baik kita ambil 3 lagi hadis, dah azan, 3 lagi hadis. Kita simpulkan di sini, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, lalu orang yang ditanya itu menyembunyikan ilmunya, tidak bahu memberitahukannya, maka dia akan dikekang mulutnya dengan kekangan api neraka. Satu. Yang keduanya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Okey? Itu yang kedua. Hadis yang ketiga, man ta'allama ilman li ghairillahi aw aradallahu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mempelajari ilmu bukan kerana Allah ataupun berpura-pura kepada Allah, maka hendaklah dia menetapkan tempatnya di api neraka. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, kita belajar dan kita menuntut ilmu untuk kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, keberkatan. Jadi tuan-tuan, itu adalah antara ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan neraka kepada mereka yang menyembunyikan ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita dalam perkongsian kita pada malam ini. Jadi saya cadangkan kepada tuan-tuan untuk mendapatkan kitab ini ya. Terbalik tuan-tuan ya. Kitab ini macam mana? Tuan-tuan boleh tengok, ini kitab Al-Kabair, sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Mengintai 76 jalan ke neraka. Mengintai, tajuk dalam bahasa Melayu dia panjangkan sikit. Mengintai 76 jalan ke neraka. Dalam bahasa Arab kitabnya nama Al-Kabair. Namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tetapi diterjemahkan dengan tajuk mengintai 76 jalan ke neraka. Ini ditahqiqkan ataupun dimurnikan dan ditunjukkan hadis-hadisnya, diriwayatkan oleh siapa, itu dilakukan atas usaha Syekh Muhyiddin Misto rahimahullahu taala. Beliau adalah ulama yang terkenal di dalam mentakhrijkan ataupun mentahqiqkan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Boleh dapat kitab ini. Saya tak jual kitab ni tuan-tuan, saya jual pula. Cuma saya nak ambil kesempatan sebab mungkin ada yang tanya ataupun tertanya-tanya, ustaz baca kitab ni ambil dekat mana? Kitab ini diterbitkan oleh Santai Ilmu Publication. Santai Ilmu Publication. Santai Ilmu Publication. Boleh dapatkan kitab ini di Shopee pun ada, mengintai 76 jalan ke neraka. Dalam kitab dosa-dosa besar, saya ada satu lagi kitab ini kitab pun kitab dosa-dosa besar juga. Yang saya selalu bawa kitab ni. Tapi sebenarnya kalau saya nak beritahu tuan-tuan, inilah yang sepatutnya ada. Sebab banyak sangat kitab-kitab Al-Kabair yang disandarkan kepada Imam Az-Zahabi. Tapi yang paling tepatnya ialah kitab inilah. Ini kitab ini yang saya kongsikan tadi. Moga-moga ada manfaat yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan ya. Kita menuntut ilmu, belajar ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.